Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penonton yang setia menonton live, terutama yang setia mengikuti live daripada Surah An-Nur, dan saya mengucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan kita semua sentiasa diberikan oleh Allah istiqamahnya, konsistennya untuk sentiasa menuntut ilmu, insya-Allah. Dan hari ini kita nak menyambung kepada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu wasiat berkaitan dengan berlindung dari bulan. Tajuk dia menarik sikit hari ni kan. Berdasarkan kitab 50 wasiat Rasulullah untuk para wanita. Apakah dia berlindung dari bulan? Ini merupakan satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah. Kita lihat dulu hadisnya. Dah ada 3 orang Masya Allah. Jadi awal pagi ni bila subuh masuk awal, dia mulakan kuliah ataupun tazkirah subuh awal, masih ada lagi yang konsisten. Lepas subuh terus on live, Masya Allah. Tahniah tuan-puan semua Jadi kita ikuti dulu hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nadhara ila al-qamar faqala ya Aisyah ista'idhi billahi min syarri hadha fa inna hadha huwal ghasiqu idza waqab. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memandang ke bulan seraya bersabda, wahai Aisyah, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan ini, kerana inilah yang dimaksudkan dengan ayat kejahatan malam apabila telah gelap gelita, huwal ghasiqu idza waqab, kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Baik, hadis ini merupakan satu hadis peringatan Nabi SAW, dan hadis ini ditakhrij oleh At-Tirmidzi, dan menurutnya ini ialah hadis hasan sahih Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini ada mengandungi peringatan bahawa Nabi menyuruh Sayyidatina Aisyah untuk memohon perlindungan ataupun isti'adzah kepada Allah, sebab ia merupakan satu pengharapan daripada hamba kepada Allah yang Maha Kaya, daripada makhluk yang lemah kepada Allah yang Maha Kuat, dan daripada makhluk yang kecil kepada Khalik yang Maha Agung. Jadi pertama kita lihat dalam hadis ini Nabi beri peringatan kepada Sayyidatina Aisyah untuk memohon perlindungan. Yang mana Nabi sampaikan wasiat ini kepada isteri baginda agar berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Maksudnya bila telah masuk pada waktu malam dan gelap mula menyelimuti kita. Baik, kita lihat dulu apakah maksud kejahatan ataupun masalah gelap yang terdapat dalam ayat ini, sebab disebutkan berkaitan dengan surah Al-Falaq ayat 3. Kalau orang Melayu kita panggil surah Qul a'udzu birabbil falaq, satu surah yang biasa dibaca antaranya kita nak minta perlindungan daripada Allah sebelum tidur biasa baca surah 3 Qul salah satunya daripada ayat ini. Maka sebahagian ulama tafsir berpendapat maksud gelap yang disebutkan dalam hadis ini ialah malam apabila telah gelap. Maksudnya Nabi suruh berlindung daripada kejadian ataupun daripada waktu malam bila sudah bertukar gelap, dengan pengertian berlindunglah kepada Allah dari kejahatan malam setelah malam mula berlabuh. Maksudnya suasana malam yang gelap, yang ada risiko atau potensi mungkin berlakunya kejahatan-kejahatan, pelbagailah jenis kejahatan, sama ada daripada manusia ataupun jin Dan menurut sebahagian lain pula maksudnya adalah planet
Ini yang berpendapat seperti ini ialah Abu Hurairah dan Ibnu Zaid. Dan kalau kita tengok, ulama juga berbeza pendapat dengan kata-kata ghasaqah. Ya, kalau kita lihat pertama, al-ghasaq itu bererti suasana gelap pada awal malam, iaitu pada senja. Dan bila dikatakan ghasaqal lailu ghasaqan, artinya malam yang gelap gelita, maksud dia bulan ataupun waktu malam selepas hilang sinar matahari ataupun biasan cahaya matahari. Maksudnya malam yang gelap gelita. Dan kalau lihat pula, Al-Allamah At-Tibi rahimahullah berlindung kepada Allah dari hilangnya biasan sinar itu merupakan tanda kebesaran Allah yang menunjukkan ada munculnya cubaan dan bala. Ada juga yang berpendapat idza waqab artinya masuk masa akhir bulan, masa itu terjadi sihir yang menimbulkan penyakit. Dan manakala menurut Ibnu Abbas, al-ghasiq itu bererti waktu malam bila telah gelap, bererti suasana gelap mulai muncul dari arah timur. Kita lihat dulu pendapat-pendapatnya. Ada juga yang berpendapat malam dinamakan ghasiq kerana malam itu mengubah siang menjadi dingin. Dan al-ghasaq artinya dingin, dan Nabi memerintahkan supaya berlindung daripada waktu malam bukan kerana orang kata ada sial ke apa, tidak. Ya, jangan kita orang Islam tidak percaya kepada kalau kita sebut tu macam sial ke apa tidak, bukan kerana itu. Tetapi Nabi memerintahkan supaya berlindung dari waktu malam kerana di dalam waktu malam tersebar pelbagai cubaan dan bencana. Maksudnya dalam kegelapan malam itu bertambahnya lah risiko untuk berlakunya kejahatan-kejahatan. Dan antara pendapat yang tepat, yang paling tepat menurut pendapat dalam masalah ini, dapatlah dikatakan Allah perintahkan Nabi agar berlindung dari kejahatan suasana gelap. Ada yang kata ghasaqal lailu bila malam menjadi gelap, dan idza waqab dalam surah Al-Falaq itu maksud dia bila malam sudah mulai benar-benar gelap, dan bila baru nak mula gelap itu disebut ghasiq. Dan bila bintang sudah kelihatan ia juga disebut ghasiq. Dan kalau kita lihat tidak ada pengkhususan dalam perintah ini, jadi kita ambil Nabi sebut dia berlindung dari suasana gelap malam apabila telah gelap. Kenapa? Kita berlindung daripada segala bentuk kejahatan dengan izin Allah Ta'ala supaya melindungi kita daripada segala jenis kejahatan. Jadi maksudnya Nabi memerintahkan supaya kita memohon perlindungan daripada Allah Ta'ala, antaranya daripada kejahatan yang mungkin terselindung di sebalik malam. Juga kita diperintahkan untuk memohon hanya perlindungan daripada Allah ketika kita menghadapi sebarang kesusahan ataupun kegusaran. Kita tengok apakah faedah kalau kita selalu memohon perlindungan daripada Allah. Kadang-kadang kita baca istilah apa, ta'awuz ataupun isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim kita mohon perlindungan. Ada yang guna kalimah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada juga kadang-kadang kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ketika keluar rumah juga Nabi ada ajar bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apakah faedah-faedah bila kita kerap memohon perlindungan daripada Allah Ta'ala? Yang pertama, kita akan dapat memupuk lebih sifat berharap kepada Allah sekaligus menambahkan pengabdian atau perhambaan kita kepadanya. Jadi manusia ni kadang-kala bila dia sihat, bila dia rasa dia tidak perlukan pertolongan, kadang-kadang jadi lupa diri. Bila Allah bagi dia sihat terang-tang, aktif ke sana sini
tak ada masalah. Kadang-kala berasa sifat keakuan yang tinggi. I am strong, I am unstoppable, I can do everything, ya. Jadi bila kita minta perlindungan pada Allah, bila nak keluar minta perlindungan, bila malam kita minta perlindungan, bila kita risau kita minta perlindungan pada Allah, dia akan memupuk sifat kehambaan. Aku kuat, aku yakin kerana Allah itu maha kuat. Ya, aku rasa selamat kerana aku bertawakal kepada Allah. Allah maha melindungi. Jadi apa sahaja sumber kekuatan, kita kembalikan balik kepada Allah. Apa sahaja daya, keyakinan dan kekuatan, kita sandarkan balik kepada Allah Ta'ala. Maka pertama, untuk orang yang dia sering bertawuz, dia sering minta perlindungan pada Allah, dia akan membangkitkan rasa kehambaan pada diri kita dan menghindarkan daripada sifat sombong. Maksudnya, semua akulah power, akulah hebat, ya. Jadi kita dapat elakkan perasaan sebegitu yang mengangkat diri kita sendiri tanpa menyandarkannya kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, bila semakin seseorang itu berlindung pada Allah atau semakin dia berharap kepada Allah, Allah akan menjadikan dia kuat kerana dia merupakan orang yang kuat zikrullah. Bila kita sentiasa ingat pada Allah, kita zikir pada Allah, itulah orang yang kuat zikir. Orang yang sentiasa ingat Allah, Allah bagi tenang kepada dia. Maksudnya, kadang-kadang ada orang dia overthink, ya. Dia suka fikir sampai stres ataupun sampai terlebih-lebih boleh timbul penyakit pula, ya. Tapi saya tak judge lah siapa yang ada penyakit, ada banyak faktor lah. Tapi antara penyumbangnya boleh jadi bila kita terlalu fikir perkara-perkara yang di luar kawalan kita. Ataupun kita panggil overthinking yang melampau sangat. Jadi bila kita ada kuasa yang amat kuat untuk kita sandarkan, hati kita akan jadi lebih tenang. Jadi kadang-kadang kebimbangan tu memang ada, risiko memang ada. Tapi bila kita dah usaha jaga keselamatan, usaha jaga yang terbaik, and then kita tawakal pada Allah, kita mohon perlindungan pada Allah, hati kita akan menjadi tenang, insya-Allah. So yang kedua tadi, kekuatan zikrullah, dia akan memberikan ketenangan dan rasa tenteram kepada hati orang yang sering berzikir dan memohon hanya kepada Allah. Dan yang ketiga, kekuatan kita mohon ampun juga sudah pasti. Apa yang kita minta supaya mohon ampun pula, mohon perlindungan. Kita minta perlindungan, maka insya-Allah kita akan sentiasa dilindungi daripada cubaan yang tidak diingini. Kalaupun mungkin adalah cubaan yang Allah berikan, Allah menjadikan kita kuat dan redha menghadapinya. Jadi bila kita minta kekuatan pada Allah ni, tidak ada khawatir pada diri kita. Kita akan jadi hamba yang lebih tawaduk ataupun jadi hamba yang lebih menghambakan diri pada Allah. Sifat kehambaan tu boleh dibentuk, bukan kita yang kuat. Kita kuat kerana Allah bagi kekuatan. So tidaklah bongkak diri tu kan. Dan yang ketiga, insya-Allah kita mendapat seperti mana yang kita minta, iaitu perlindungan mutlak daripada Allah Ta'ala. Ada yang komen, Saudara Rashid Ridha, salam Ustazah hadir, Masya Allah, terima kasih Tuan, ya. Baik, jadi kita lihat lagi daripada semua ini, Nabi SAW, ya, mengajar kita supaya seringkali meminta perlindungan daripada Allah Ta'ala. Dan juga kena ada juga sikap berhati-hati bila malam telah gelap, kerana dia boleh menjadi salah satu sumber ataupun risiko, salah satu faktor risiko terhadap berlakunya kejahatan yang berselindung di balik gelap malam. Jadi bila kita ada pekerjaan, misal kata ada urusan semua, ya, kita bertawuz kemudian laksanakanlah urusan tersebut. Ya, bila kita malam-malam, ya, kalau kadang-kadang ada kejadian pecah rumah, kita pun risau nak tidur kan. Tak apalah, buatlah ikhtiar, kunci pintu, jaga barang dalam rumah, masuk barang dalam rumah, jaga baik-baik. Orang kata kuncilah kereta. Kemudian tawakal kepada Allah dan mohon perlindungan, insya-Allah hati akan jadi lebih tenteram. Dan juga kita lihat dalam hadis ini juga disebutkan Nabi SAW memandang ke bulan, ya. Nabi pernah memandang ke bulan. Maksudnya di sini ialah kalau kita lihat bulan di atas sana, dengar tak suara saya sebab hujan dekat sini, ya.
Kalau kita lihat bulan di atas sana, dalam kitab ni tulis, perhatikanlah bagaimana Allah menampakkannya laksana benang-benang halus. Lalu cahayanya semakin bertambah terang. Sedikit demi sedikit bulan semakin sempurna setiap malam. Akhirnya sampai kepada bentuknya yang kukuh dan sempurna. Kemudian makin lama makin berkurang sehingga ia kembali kepada keadaannya semula. Agar di sebalik semua itu nampaklah waktu-waktu yang bergilir bagi manusia dalam kehidupan di dunia ini untuk mencari penghidupan dan beribadah. Maksudnya di sini sahabat-sahabat, dalam penciptaan bulan tu adanya satu manfaat kepada kita, iaitu untuk pengguliran waktu, dan juga kita dapat melihat bagaimana ukuran, bentuk dan kedudukan bulan di langit. Dan bila kita pandang bulan, satu-satunya yang kita akan ucapkan ialah mengucapkan keagungan Allah. Yang bila kita lihat bulan, mula-mula dia ada sikit saja, orang kata anak bulan, kemudian dia menjadi half moon, kemudian dia jadi full moon, and then they go back to half moon, kemudian dia jadi anak bulan. Masya Allah, siapa yang melihat fenomena alam, lalu dia terpacul hebatnya Allah daripada mulut dia, dapatlah pahala. Ya, dengan kita bertadabbur ataupun kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sahaja bila kita baca Quran, bukan sahaja bila kita solat, tetapi bila kita lihat alam, keindahannya, kehebatan yang menciptakannya, semua ini akan mendorong kita untuk mengucapkan keagungan Allah, satu-satunya yang maha menundukkan. Dan bab ini Allah telah berfirman dalam surah Yasin, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, waktu-waktu dia, ada takat-takat dia, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, ia kembali sebagai bentuk tandan yang tua. Masya Allah, ya. Jadi ini merupakan untuk orang yang berfikir, dia akan melihat kebesaran Allah Ta'ala menciptakan fenomena alam, melihat keindahan bulan, bintang, cakrawala yang Allah ciptakan, akhirnya akan membawa kita kepada Subhanallah. Akan bawa kita sebut cantiknya tengok bulan ataupun bintang. Masya Allah, ya. Jadi siapa yang sering dekat dengan alam, pergi camping, sekarang suka camping lah, suka hiking lah, ya, suka piknik dekat dekat mana, laut, dekat pantai. Apa kata bila kita lihat keindahan-keindahan alam tu, kita sebutlah Subhanallah, Masya Allah. Dia akan membawa kita kembali bermuhasabah tentang hebatnya ciptaan Allah Ta'ala. Inilah kita panggil bertafakur. Inilah yang kita panggil sebagai mentadabbur alam. Bukan tengok saja, uyu lawannya bulan, tegangnya cahaya bulan malam ni, lepas tu apa dia? Masya Allah, Subhanallah. Tengok laut yang luas, tak nampak penghujung di mana. Kalau terfikir laut tu, di bawah dia tu berapa banyak lagi haiwan-haiwan ataupun ciptaan-ciptaan yang mungkin kita pun tak tahu dalam laut tu kan. Subhanallah, hebatnya kuasa Allah. Inilah bila kita kata, bila melihat alam, menambahkan iman kita, ya. Jadi bila kita lihat, samalah bila kita lihat bulan, cahaya yang terang, ya. Bulan tu seperti lampu bagi bumi, dapat menjadi tanda bagi menuntun manusia di darat dan di laut. Dia dijadikan bercahaya terang, ya. Maka kita kembali memuji Allah dengan melihat segala ciptaannya. Dan firman Allah, ya, tentang fenomena alam juga kita dapat lihat dalam surah Yasin ayat seterusnya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mendahului bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garisan edarannya. Ini surah Yasin ayat 40. Dan lagi satu dalam surah Al-Mulk ayat 5.
walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih waja'alnaha rujuman lisyayatin wa'atadna lahum 'adzabas sa'ir. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang gemintang, dan kami jadikan bintang gemintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka seksa neraka yang menyala-nyala. Jadi dalam Quran memang telah Allah letakkan, ceritakan berkaitan dengan fenomena alam, dan dalam ayat ini terkandung pelajaran dan nasihat bagi orang yang memiliki hati dan bagi orang yang mempunyai mata. Maka ambillah pelajaran daripada apa yang disaksikan. Semoga kita menjadi orang yang mendapat rahmat. Maksudnya daripada peredaran bulan, bila kita lihat bintang, semuanya biarlah membawa kita menyebut subhanallah. Ya, Allah jadikan setiap-tiap yang ada tu ada dia punya faedahnya kepada kita. Bintangnya, bulannya, mataharinya, cakrawala yang beredarnya, bergeraknya, semuanya memberikan satu sistem yang penting untuk manusia. Jadi bukan sahaja cantiknya, tapi fungsinya juga sepatutnya menjadikan kita tunduk kepada Allah Ta'ala. Jadi kesimpulan yang daripada hadis tadi, pertama, kita kena sentiasa memohon ampun daripada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, kita perhatikanlah, berfikirlah dengan melihat ciptaan-ciptaan alam ni, supaya membawa kita kembali kepada menikmati dan mengakui keagungan dan kehebatan Allah dan segala penciptaannya, insya-Allah, ya. Lepas ni kalau pergi ke alam sekitar tu, nampak benda cantik ke benda luar biasa ke, cepat-cepatlah kita memuji Allah Ta'ala. Bila ada satu kekhawatiran, kerisauan, kebimbangan, cepat-cepatlah kita minta perlindungan daripada Allah Ta'ala, kerana Dia yang menciptakan segala sesuatu, dan Dialah yang melindungi kita dan menjaga kita setiap masa, insya-Allah, ya. Jadi bila kita ada sifat begini, tidak lain tidak dia akan menambahkan rasa tunduk dan hamba kita kepada Allah Ta'ala, ya. Baik, jadi seterusnya kita lihat wasiat yang seterusnya, iaitu bab peringatan untuk isteri yang menuntut cerai. Ada tak di depan saya ni yang kalau gaduh je, ceraikan saya, lepaskan saya, hantar saya balik rumah mak. Jadi kalau ada perempuan-perempuan yang suka minta cerai tu, sudahlah, ya. Tak elok sebenarnya perangai begitu, walaupun sekadar sebut di mulut, kerana memang ada ancaman ataupun peringatan keras untuk isteri yang sengaja menuntut cerai. Jadi kita tengok dulu isteri macam mana, perangai menuntut cerai macam mana yang tak dibenarkan, ya. An Thawbani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ba'thin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Daripada Thawban radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun wanita yang meminta cerai tanpa adanya sebab kekerasan, maka haram baginya untuk mencium bau syurga. Sekali, ya. Siapapun wanita yang meminta cerai daripada suaminya tanpa ada sebab kekerasan, maka haram baginya untuk mencium bau syurga. Hadis ini memberikan satu peringatan penting, iaitu untuk para wanita, ya, dan juga umumnya kepada suami dan isteri. Rumah tangga ni dibina ataupun dibangunkan atas dasar kasih sayang dan cinta, ya. Jadi bila ada perasaan sayang, cinta ni akan membawa kebaikan dan berkat bagi orang yang memilikinya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, ya, ayat 21, wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza, dan mereka, iaitu isteri-isterimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Jadi ikatan perkahwinan ni bukan benda boleh buat main. Bukan kalau kahwin, suka-suka kahwin, lepas tu tak apalah, try test, kalau tak padan, cerailah. Jadi cerai pun tidak semua yang salah. Cumanya
perceraian bukan benda yang boleh ditetapkan dengan sambil lewa. Tak rasi lah, cerai-cerai lah kahwin, lepas tu kalau tak sesuai cerai je lah. Ya, nak pula sebab apa, mudah. Nak kahwin, nak kahwin, nak cerai ni kadang-kadang ada orang tak buat kenduri apa semua kan. Mudahnya jadi proses tu dia tak rasa sulit, senang je nak kahwin cerai. Jadi ikatan yang suci ni bukan untuk dibuat main. Jadi bila adanya ikatan pernikahan, sepatutnya kita cuba menjaga dan pelihara dia dengan baik terlebih dahulu, ya. Dan kita tengok dulu apakah hak wanita kepada suami dia, ataupun apakah kewajipan suami. Kalau depan saya ada suami, cuba lihat balik bagaimana tuan-tuan menjalankan kewajipan ini setakat ini, ya. Pertama, suami mesti memberi nafkah kepada isteri menurut keadaannya, baik dalam keadaan sempit ataupun lapang. Suami mesti usaha sehabis baik untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dia. Kemampuan ni bukannya maksud allocate memang sikit je untuk nafkah, itu je dia mampu, tak. Tapi dia kena tahu berapa keperluan yang sebenar dan dia cuba untuk memenuhi keperluan tersebut. Apakah dia makanan, minuman, pakaian, ubat-ubatan yang asas, ya, tempat tinggal dan lain-lain, keperluan untuk hidup. Keperluan untuk menjalankan kehidupan dengan baik, ya. Jadi itulah tanggungjawab suami kepada isteri. Jadi kalau tengok ni betul, perempuan dia dah kahwin, sebenarnya suami menanggung keperluan dia sepenuhnya dari sudut yang asas lah. Keperluan yang daruri, yang penting. Kalau keperluan macam gelang emas, kalau tak pakai gelang emas ketau tangan tu tak ada, ya. Itu lebih kepada hal-hal kemahuan. Ini keperluan yang asas tu memang suami sepatutnya kena tanggung. Baik. Misal katalah suami mampu udang sayur, suami mampu, bini teringin nak makan lobster, tu bini dapatkanlah sendiri, ya. Kalau suami tak mampu, kalau suami mampu, suami bagi, suami cuba penuhi, dapatlah pahala suami menggembirakan isteri, ya. Maksudnya ikut kemampuan suami lah. Dan suami juga kena jujur dengan kemampuan dia. Jangan mampu tapi kata tidak mampu. Jangan pula awal kahwin dah bahagi 50-50. Abang cover rumah, awak cover makan minum sebab awak pun kerja. Padahal gaji suami masih ada, masih boleh menanggung makan minum. Jadi yang asas suami tanggung, yang asas isteri bagi suami tanggung dulu. Tapi kalau nak tambah-tambah, nak holiday, nak makan sedap-sedap, sekali-sekala kat restoran-restoran mewah, isteri nak cover-cover lah. Yang mana suami dah cuba laksanakan sehabis baik. Bukan awal-awal awak 50%, saya 50%. Bukankah perkahwinan satu perkongsian? Tidak, ya. Suami kena lunaskan dulu yang memang suami kena tanggung. Jadi kalaulah tak cukup ke, nak yang fancy-fancy lebih-lebih sikit ke, suami mampu beras biasa, isteri nak makan beras parboil basmati, isteri tolong-tolong topak-topak lah tambahan-tambahan yang kemahuan tu. Tapi yang keperluan asas yang suami mampu, biar suami tanggung. Ini juga untuk menyelamatkan suami daripada orang kata apa, ya, nak kata diazab macam kasar sangat, nak selamatkan suami jugalah daripada mengambil mudah tentang tanggungjawab, ya. Jadi tuan-tuan yang dah menjalankan nafkah sebaik mungkin, dah cuba bekerja, membanting tulang pak kerat, cuba bagi nafkah, ya, sehabis baik, saya ucapkan tahniah. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang banyak kepada tuan-tuan semua, ya. Juga kepada isteri-isteri, ya, yang bantu suami melunaskan nafkah. Maksudnya isteri bagi peluang pada suami, ya. Isteri kata suami, abang yang kena tanggung, abang kena ni. Isteri menggalakkan suami, bantu suami supaya suami boleh menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami, juga tahniah. Itu kadang-kadang dalam perkahwinan, isteri dia jangan mengambil-ngambil tanggungjawab suami. Tapi kalau isteri diuji dengan suami yang tidak lunaskan nafkah, itu saya doakan semoga diberikan kekuatan dan dapatlah menuntut haknya kembali, ya. Sebab nafkah ni jangan dibuat main. Dan juga hak di atas tempat tidur, iaitu hak untuk isteri itu digauli ataupun
disetubuhi oleh suami. Itu juga hak isteri, ya. Dan suami juga dia kena jaga kehormatan diri isterinya, harta dan agamanya. Jadi suami juga dia bukan sekadar bagi nafkah, bukan sekadar bercampur dengan isteri, tetapi juga kena jaga diri isteri itu sendiri, maruah dia, kehormatan dia. Dan suami juga kena ajar isteri masalah agama. Dan kalau suami dia tidak mampu mengajar isterinya tentang agama, fardu ain semua tu, suami dia kena bagi izin kepada isteri untuk belajar di tempat yang baik. Contoh macam kelas online ke, kuliah-kuliah agama ke, dengan cara yang baik. Jadi suami kalau tak mampu ajar isteri, kena berlapang dada, ya, kalau isteri nak pergi belajar di luar-luar, ya. Dan suami juga kena melayan isteri dengan cara yang baik dan makruf. Inilah dalam surah An-Nisa ayat 19, Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Ini semua kewajipan suami kepada isteri. Jadi kalau suami melaksanakan kewajipan-kewajipannya, besar pahala dia. Sebab itu dalam rumah tangga itu sendiri ada banyak sangat cabang-cabang pahala yang boleh kita dapat. Jadi sebelum nak bantu orang luar, tengok dulu rumah tangga kita dah habis belum, kita dah okey tak tanggungjawab yang kita laksanakan. Kadang ada juga mungkin jenis suami yang dia suka tolong orang luar sebab dia kata isteri saya kerja, jadi saya boleh tolong tanggung. Tak. Suami kena laksanakan dulu, bagi dulu nafkah pada keluarga, ya. Lunaskan dulu apa yang wajib tu, barulah akhirnya tolong orang lain. Dia, kemudian isteri juga, apa dia tanggungjawab isteri pula? Isteri yang depan saya ni kena dengar juga, supaya isteri tidaklah semua suami. Isteri goyang kaki. Kadang-kadang zaman sekarang ni isteri-isteri pun boleh tahan juga. Dia kata semua tanggungjawab suami. Sepatutnya isteri ni dilayan bagai permaisuri saja, ya. Jadi sebenarnya isteri ada tanggungjawab juga dalam rumah tangga. Dan walaupun isteri tidak wajib memberikan nafkah sebagaimana suami, tapi isteri juga ada beberapa tanggungjawab lain. Iaitu pertama, isteri dia harus taat kepada suami dia, untuk hal yang tidak menyalahi syariat. Itu kena ingat juga, ya. Dan isteri tidak boleh menyakiti suami dengan perkataan atau perbuatan. Dan isteri kena berperilaku untuk perkara yang suami redha agar dapat masuk syurga Allah. Jadi sebab itulah untung, ya, kalau suami dapat isteri yang solehah ni, dia akan menjadi penyejuk mata untuk suami. Begitu juga isteri, kalau dapat suami soleh, mudah lagi isteri untuk taat kepada suami. Isteri juga dituntut agar jadi wanita solehah, ahli ibadah, menjaga diri bila suami tidak ada di sisinya, dan menjaga harta suami dan rumahnya. Isteri juga kena takut kepada Tuhannya mengenai harta suami, tidak menggunakan harta suami secara berlebih-lebihan dan tidak boros, dan tidak membebankan suami dengan sesuatu yang suami tidak mampu. Maksudnya tidak boroslah dengan harta suami, sebab kalau ikut adatnya suami yang kena bagi duit pada isteri, bagi nafkah pada isteri. Jadi isteri juga kena bijak menjaga wang ataupun harta suami. Isteri juga kena memiliki adab agama yang terhormat, menjaga penampilannya dan dirinya. Dan isteri juga perlu bersedia untuk dibimbing oleh suami apabila dia keluar daripada ketaatan ataupun dia buat sesuatu yang Allah murka. Jadi isteri ni kena ada sifat taat dan sedia dibimbing suami. Jadi sebenarnya dalam rumah tangga ni, kalau suami jalankan tanggungjawab dia, lebih mudah untuk isteri menimbulkan rasa taat dan hormat. Ujianlah kalau ada suami yang tidak jalankan tanggungjawab, memang ujian besar untuk isteri itu taat dan hormat. Contoh, kalau suami tak bagi nafkah, suami zalim kepada isteri, susah untuk isteri itu sebagai manusia biasa membangunkan rasa hormat dan taat kepada suami. Jadi it takes two to tango, kata orang putih. Bila suami jalankan tanggungjawab dia dengan ihsan, layan isteri dengan baik, maka isteri pun akan cenderung untuk taat dan hormat kepada suami. Kalau berlaku sebaliknya, suami baik, isteri pula tak baik, isteri baik, suami pula tak baik, itu juga berlaku. Dan itulah ujian daripada Allah. Semoga dapatlah dihadapi dengan baik, ya. Bagi semua ini hak yang telah ditetapkan Islam.
bagi kedua-dua belah pihak agar hubungan suami isteri boleh kekal dan berada dalam keadaan baik dan harmoni, maka segala perkara yang melemahkan hubungan ini adalah dibenci oleh Islam. Jadi suami ataupun isteri jangan sengaja tidak menjalankan tanggungjawab sehingga melemahkan hubungan perkahwinan. Dan kalau kita lihat pengertian hadis ini, ya, kalau tengok, pertama, perceraian dalam Islam ada dua hikmah. Pertama, kalau ada berlaku konflik antara suami isteri dan tak ada cara dah nak dapatkan jalan penyelesaian, asyik gaduh, rumah tangga pun dah tak tenang, tak ada cara dah nak damai, maka perceraian boleh menjadi satu cara, ya, menjadi satu cara untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab boleh jadi rumah tangga ada perselisihan yang tak ada jalan keluar dah, perceraian boleh menjadi jalan keluarnya, ya. Tapi dalam hadis ini, apakah maksud haram bagi wanita yang menuntut cerai tu sampai tak boleh cium bau syurga? Pengertiannya ialah wanita yang meminta kepada suaminya agar suami ceraikan dia walaupun tanpa ada alasan kekerasan yang berlaku. Ya, maksud dia tidak ada kekerasan yang boleh mengancam keutuhan rumah tangga. Tuk-tuk isteri tu minta cerai. Sebab apa? Oh, dia takut nanti kalau suami abaikan dia. Dia risau kalau suami dia benci dia. Maksudnya bendanya tak berlaku lagi, tapi dia takut-takut kalau nanti. Ataupun sebab-sebab lain, tapi sebenarnya suami dia tak ada pun zalim pada dia, tetapi isteri ini minta cerai dengan sengaja sebab bimbang nanti-nanti, kalau-kalau, sangkaan-sangkaan. Jadi tidak boleh isteri menuntut cerai tanpa ada sebab kekerasan yang jelas. Maka tidak mencium bau syurga ni dimaksudkan sebagai satu peringatan dan ancaman, ya, ataupun masih ada kebarangkalian untuk dia cium bau syurga tetapi tidak dapat diketahui bila masanya, ataupun dia tak dapat cium bau syurga pada masa orang lain yang baik boleh menciumnya, atau boleh jadi dia sama sekali tidak boleh mendapatkannya. Jadi ada banyaklah agakan-agakan ataupun pengertian. Jadi kalau kita lihat di sini, yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah isteri yang memohon perceraian tanpa ada sebab kekerasan atau kezaliman. Jadi tak boleh ditakutkan perempuan yang memang dizalimi, suami kasar, suami zalim dalam perkahwinan, suami tak jalankan tanggungjawab, isteri boleh, ya, pergi memohon fasakh. Pergilah ke pejabat agama untuk memohon bantuan dan guidance kalau berlaku kekerasan dalam rumah tangga. Saya sebut sebab saya bimbang kadang-kadang isteri-isteri teraniaya ada yang dimomokkan dengan hadis ini. Jadi isteri tu pun bertahan lah, suami zalim pun dia tahan sebab takut masuk neraka. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah ancaman ni untuk isteri yang minta cerai tanpa adanya kekerasan atau kezaliman yang berlaku daripada suami dia. Suami dia okey je, suami dia baik je, jalankan tanggungjawab. Tapi isteri yang bermasalah, mungkinlah masalahnya mungkin macam-macam lah. Dia risau suami dia nanti berubah hati ke. Dia tak berlaku lagi tapi dia punya sangkaan. Dia risau-risau, dia kekalau-kalau. Ataupun sebab dia tak ada sebab, cuma malas nak layan suami ke, ya, tahu hati ke kan. Jadi tidak ada sebab kekerasan pun. Jadi isteri kena tengok balik, ya. Kalau kamu tak minta cerai tu mesti ada sebab yang jelas. Kalau berlaku kekasaran, kezaliman, itu bolehlah dia pergi ke pejabat agama minta nasihat dan ada jalan perceraian untuk itu. Tapi kalau tak ada berlaku kekerasan, maka dan tidak berlaku kezaliman dari sudut suami, isteri hanya berprasangka, hanya bimbang-bimbang, maka tidak boleh isteri memohon cerai dengan sengaja daripada suami. Jadi cerai ni bukan boleh dibuat main, ada ancaman untuk isteri yang sengaja memohon cerai tanpa ada sebab kekerasan. Dah jelas, Cuma kalau ada kezaliman, kekerasan boleh.
Janganlah kita kata, oh disogokkan isteri-isteri yang dah lebam sini, suami tak beri nafkah. Itu maksudnya ada kezaliman lah yang berlaku dalam rumah tangga. Jadi isteri boleh pergi mengadu kepada pejabat agama dan minta bimbingan apakah langkah yang boleh dilakukan yang menepati syariat. Jadi Islam dia tidak menyokong kezaliman dan keganasan ataupun penganiayaan sama sekali. Maka adanya jalan keluar daripada rumah tangga yang rosak ataupun rumah tangga yang menganiaya baik lelaki ataupun perempuan. Jadi saya sampai di sini saja. Saya mohon dan saya berdoa agar sama-sama kita dapat mengamalkan serba sedikit apa yang telah dikongsikan pada hari ini. Dan saya mohon maaf jika ada sebarang kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton dan setia mengikuti kuliah daripada Surau An-Nur. Assalamualaikum.